Datuk Yang di-Pertua, soalan saya soalan nombor 27. Terima kasih Datuk Speaker dan juga Yang Berhormat Bukit Tambun. Datuk Speaker, saya mohon menjawab soalan ini sekaligus dengan soalan 37. 37. Kedua-duanya adalah berkenaan EIA PSR. Boleh. Sila. Terima kasih Yang Berhormat. Okey, Yang Berhormat, lembaga rayuan di bawah Seksyen 36 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang bersidang dari 6 hingga 8 September 2021 telah memutuskan bahawa laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling iaitu EIA, laporan EIA, bagi projek PSR yang telah diluluskan oleh Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling pada 25 Jun 2019 diketepikan. Keputusan ini adalah kerana kelulusan tersebut telah diberi sebelum Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang 2030 digazetkan. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan sekiranya kerajaan negeri berhasrat untuk meneruskan projek PSR ini, laporan EIA yang baru dengan data terkini hendaklah dikemukakan untuk pertimbangan lanjut JAS. Implikasi daripada pembatalan keputusan EIA ini telah mengganggu perancangan awal kerajaan negeri dalam memulakan kerja-kerja penampakan Pulau PSR yang sepatutnya bermula pada penghujung tahun ini. Kerajaan negeri akan mengemukakan semula laporan EIA yang telah dikemas kini dan penyediaan dijangka akan mengambil masa sekurang-kurangnya 9 bulan sehingga ke peringkat kelulusan. Pada masa yang sama, kerajaan negeri juga akan memohon judicial review ataupun semakan kehakiman ke atas kes ini. Jadi dia sebenarnya satu strategi dua rampang lah, two-pronged approach. Juga Yang Berhormat, kerajaan negeri amat committed dalam melaksanakan komponen-komponen PTMP yang lain setelah kelulusan wajib diperolehi daripada agensi-agensi yang berkaitan. Yang Berhormat, untuk soalan 37, dia ada tambahan sikit. Dia bertanya mengenai kos untuk projek tersebut. Memandangkan kelulusan terdahulu telah diketepikan, Yang Berhormat Jawi, atas sebab teknikal, kerajaan negeri yakin akan integriti laporan EIA yang telah dikemukakan dahulu. Dia sebenarnya, Datuk Speaker, alasan yang diberi untuk penolakan ataupun bukan penolakan tapi untuk mengetepikan laporan EIA yang telah diluluskan bukanlah alasan atas dasar kualiti ataupun persekitaran. Dia sebenarnya ataupun hujah-hujah yang substantif, Datuk Speaker. Dia sebenarnya satu isu teknikal yang di mana dikatakan apabila pada waktu kelulusan EIA diberi oleh Ketua Pengarah, projek tersebut belum lagi digazetkan dalam RSN. Walaupun pada ketika itu, projek PSR telah pun diluluskan oleh SPC ataupun Jawatan Kuasa Perancang Negeri, iaitu pihak berkuasa perancang yang paling tinggi di negeri Pulau Pinang. Dalam erti kata lain, sudah pun lulus, cuma belum gazet. Itulah yang dimaksudkan dalam keputusan tersebut. Namun sekiranya kita baca peruntukan dalam akta tersebut, dia sebenarnya bila sudah dapat kelulusan pihak berkuasa dan telah mendapat dibentangkan kepada Majlis Perancang Fizikal Negara, sudah memadai. Jadi di sini kerajaan negeri memang tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh lembaga rayuan, dan oleh itu kerajaan negeri memang yakin apabila dibawa ke semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi, kerajaan negeri boleh dapat satu keputusan yang positif. Tapi pada masa yang sama, kita tidak membiarkan sahaja berlandaskan semata-mata kepada semakan kehakiman. Kerajaan negeri akan juga pada masa yang sama mengemukakan laporan EIA yang baru supaya kita boleh buat dua secara serentak, Yang Berhormat. Jadi dari segi kos, Yang Berhormat Jawi ada tanya, di bawah PDP Master Agreement antara kerajaan negeri dan SRS Consortium yang dimeterai pada Julai 2020, kerja-kerja mendapatkan kelulusan PSR termasuk EIA dipertanggungjawabkan di bawah SRS Consortium.
Manakala kos kajian dan kos projek tersebut akan ditanggung melalui model pembiayaan dengan penjualan hasil tanah tambakan PSR. Sekiranya projek tambakan PSR tidak mendapat kelulusan walaupun kesemua syarat dipenuhi dan laporan dikemukakan kepada pihak berwajib, pihak kerajaan negeri akan berbincang secara terperinci mengenai pembayaran balik kos-kos yang telah dibelanjakan berdasarkan kepada master agreement. Walau bagaimanapun, kerajaan negeri yakin bahawa kelulusan bagi projek tambakan akan diperolehi kelak. Terima kasih, Datuk Speaker. Datuk Speaker, soalan tambahan. Terima kasih kepada jawapan Yang Berhormat Tanjung Bunga. Saya masih lagi berpendapat bahawa pelaksanaan pengangkutan awam perlu dimulakan sementara menunggu PSR. Adakah Penang Infrastructure Corporation Sdn Bhd mempunyai pelancangan ke arah itu? Sebabkan kelulusan EIA sebenarnya telah diperolehi 2 tahun yang lalu dan masalah kesesakan semakin berlanjutan. Oleh itu, adakah PIC akan mempunyai pelancangan ke arah tersebut? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tambun. Seperti Yang Berhormat tahu, selain daripada LRT dalam PTMP ini dan berkait dengan rancangan untuk membangunkan PSR, kita juga sedang merancang untuk melaksanakan Pan Island Link 1 fasa pertama, iaitu dari Jalan Tun Awang ke Lebuh Raya Lim Chong Yu, yang di mana urusan pengambilan tanah akan diwatakan selewat-lewatnya pada suku pertama tahun 2022. Tapi bagi menjawab soalan mengenai LRT, bagaimana kita nak teruskan sekiranya PSR ini tidak berlaku. Kerajaan negeri sebenarnya yakin, ya, seperti saya sebut tadi, PSR ini akan juga dilaksanakan. Cuma dari segi timeline lah. Jadi kalau ada delay, kerajaan negeri pun pada masa kini sedang mengkaji kemungkinan untuk memanggil sebuah RFP pada tahun depan. RFP ini mungkin satu RFP yang lebih terbuka lah, untuk menjemput mana-mana konsortium atau syarikat yang minat untuk membina LRT dan juga untuk menawarkan apa-apa business model yang mungkin boleh dipertimbangkan untuk membina LRT ini sebelum PSR dapat dijalankan. Tapi Yang Berhormat, yang ini tertakluk kepada beberapa kajian yang sedang dibuatlah. Terima kasih. Terima kasih. Soalan Jawi, tambahan. Sila. Terima kasih Datuk Indi Petua dan juga Tanjung Bunga. Soalan tambahan saya adalah berkaitan dengan adakah pihak Jabatan Alam Sekitar memaklumkan kenapa permohonan EIA bagi projek tambakan ini begitu susah berbanding dengan projek tambakan di negeri lain yang saiz tanah adalah lebih luas daripada projek PSR di Penang. Contohnya di tambakan laut di negeri Melaka. Terima kasih Yang Berhormat Jawi. Sebenarnya Yang Berhormat semua, kerajaan negeri pun sebenarnya amat hairan kenapa PSR dimangsakan dengan begitu. Walhal kalau kita nak banding, projek PSR ni tidaklah begitu besar kalau kita nak bandingkan dengan projek-projek tambakan berskala mega yang berlaku di negeri-negeri seperti Johor, di negeri-negeri seperti Melaka dan juga kawasan-kawasan lain. Malah alasan yang diberikan dalam pembatalan tersebut, seperti saya ada sebut tadi, ya, sebenarnya tidak boleh diterima langsung. Hakikatnya projek PSR telah pun diluluskan dan telah memenuhi kehendak-kehendak Akta Kualiti Alam Sekeliling. Jadi, keputusan lembaga rayuan tersebut sebenarnya boleh dianggap sebagai satu ketidakadilan terhadap negeri Pulau Pinang. Malah saya sendiri tertanya sama ada projek-projek tambakan besar-besaran di negeri Melaka, di negeri Johor, adakah projek-projek tersebut terkandung dalam rancangan struktur negeri tersebut? Adakah projek LRT, MRT, Lebuh Raya di Kuala Lumpur, di Selangor, semuanya terkandung dalam RSN negeri-negeri tersebut?
Kita tak tahu dan sebenarnya kerajaan negeri tidak mempertikai. Kerajaan negeri yakin bahawa proses perancangan dan perundangan di negara Malaysia tiada masalah. Cuma yang kita persoalkan adalah double standard, ya, dan pemangsaan, victimization yang berlaku terhadap Pulau Pinang. Kenapa negeri-negeri lain nak buat projek-projek besar tidak dipersoalkan? Boleh berjalan. Walaupun negeri Pulau Pinang mematuhi segala yang diperlukan. Semua kehendak-kehendak dalam akta kita penuhi. Tapi dimangsakan juga. Inilah, ya, double standard yang selalu, ya, negeri Pulau Pinang terpaksa, ya, menempuhi. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Satu. Ya, Yang Berhormat, saya nak cuba faham tentang isu PSR ni. EIA yang pertama kita dah dapat kelulusan sebelum ini. Dan sekarang ni kalau mengikut laporan media yang saya ikuti, EIA yang kedua ni termasuk ada pindaan terhadap rupa bentuk pulau yang ingin dibina. Will this be a risk as though macam submit a new EIA? Yang mana dia akan lihat mana risk, kalau tadi Yang Berhormat sebut kalau dah dapat kelulusan, keputusan lembaga rayuan tu sedang dicabar oleh kerajaan negeri, tetapi dengan submission EIA yang baru ini akan memberikan risiko kepada kerajaan negeri untuk tidak mendapat kelulusan langsung untuk projek PSR ni. Terima kasih Yang Berhormat Sembilan Jaya. Sebenarnya pindaan yang dibuat bukanlah banyak. Dia bukan kepada bentuk dan sebagainya. Cuma dari segi turutan. Ya, sebab kelulusan EIA yang awal turutannya adalah untuk membina Pulau B terdahulu. Tapi kerajaan negeri beranggapan bahawa Pulau A sebenarnya adalah pulau yang lebih penting kerana Pulau A adalah kawasan industri yang baru yang diperlukan sangat-sangat oleh negeri ini bagi memperluaskan kawasan industri di Bayan Lepas yang sudah pun penuh, di Batu Kawan pun sudah penuh, Yang Berhormat. Jadi Pulau A adalah pulau yang lebih penting dalam tanggapan kerajaan negeri, maka kita nak ubah turutan. Kita nak buat Pulau A dulu. Sebenarnya sebelum pembatalan berlaku, kerajaan negeri sememangnya sudah dalam proses untuk membuat pindaan lah kepada EIA, kelulusan EIA yang terdahulu untuk menukar turutan pulau. Tapi disebabkan sudah batal, perbincangan pun sudah dibuat dengan Ketua Pengarah JAS, maka keputusan adalah untuk membuat sedikit pindaan dan juga untuk mengemas kini apa-apa data yang terbaru, dan kemudian kita akan submit dalam mungkin 2-3 bulan yang akan datang, dan kita yakin projek tersebut boleh mula pembinaan pada akhir tahun 2022. Terima kasih Yang Berhormat. terima kasih.